Selamat sejahtera murid-murid sekalian. Untuk pelajaran hari ini, kita akan lihat tentang penulisan ayat susunan biasa dan penulisan ayat susunan songsang. Murid-murid sekalian, sangat mudah untuk kita menuliskan ayat susunan biasa atau ayat susunan songsang. Ianya mirip seperti penulisan ayat aktif dan ayat pasif. Ada sedikit sahaja perbezaan jika dibandingkan dengan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang dibandingkan dengan penulisan ayat aktif dan pasif. Sebelum ini kita dah lihat dengan mendalam tentang penulisan ayat aktif dan pasif. Kemahiran anda untuk menulis ayat aktif dan pasif akan banyak membantu untuk penulisan ayat susunan biasa dan ayat susunan songsang. Hampir serupa penulisannya murid-murid sekalian. Mari kita lihat contoh-contoh berikut. Contoh yang cikgu paparkan pada skrin atau layar anda sekarang ini terdapat pada muka surat 137 dalam buku teks bahasa Melayu anda. Contoh pertama, Encik Subra ke kaunter pengurus wang. Kita perlu kenal pasti bahagian subjek pada ayat ini, iaitu Encik Subra, iaitu sebuah kata nama khas merujuk kepada individu yang berdiri di sini, dan ini pula ialah kaunter yang dimaksudkan. Jadi bahagian predikatnya ke kaunter pengurus wang. Sangat mudah kita tuliskan ayat susunan biasa ini kepada ayat susunan songsang, iaitu ke kaunter pengurus wang Encik Subra. Mudah bukan? Sangat mudah untuk menukarkan ayat susunan biasa kepada songsang dan sebaliknya. Jika ayat susunan songsangnya ingin menukar mata wang Australia, ayah Kishen. Jadi, di sini ayah Kishen ialah predikat, ingin menukar mata wang Australia ialah subjek. Dalam ayat susunan songsang, bila kita tukarkannya kembali kepada ayat susunan biasa, ayah Kishen berwarna merah ini menjadi subjek dan ingin menukar mata wang Australia akan menjadi predikat. Jadi sama ada biasa kepada songsang atau songsang kepada biasa, kedua-duanya mudah. Kita hanya perlu mengenal pasti bahagian subjek dan menukarkannya secara songsang, iaitu bahagian permulaan ayat akan menjadi penghujung dan sebaliknya. Penghujung ini akan menjadi permulaan ayat. Yang penting di sini, bila anda membuat penukaran ayat biasa kepada songsang atau songsang kepada biasa, pastikan huruf pertama pada permulaan ayat mestilah huruf besar. Itu merupakan asas kepada penulisan ayat. Bagaimana anda mengenal pasti yang mana subjek, yang mana predikat? Subjek merujuk kepada kata nama atau frasa nama pada permulaan ayat. Predikat pula merujuk kepada perkara yang diterangkan dalam ayat. Contohnya, Encik Subra ialah kata nama. Beliau ke kaunter pengurus wang, itu merupakan perkara atau perkara yang diterangkan dalam ayat ini menggunakan kata kerja yang sesuai. Begitu juga dengan ayat yang berikutnya, seperti mana kita lihat pada contoh tentang ayah Kishen ingin menukar mata wang. Jadi menukar ini merupakan perbuatan yang diterangkan dalam ayat ini, dan perbuatan itu menjadi ingin menukar mata wang Australia dalam ayat songsang. Mari kita lihat contoh-contoh yang lain pula. Berikut merupakan ayat-ayat latihan yang diberikan dalam modul bahasa Melayu anda. Kita lihat ayat yang pertama. Encik Prakash ingin menyimpan wang di bank. Jadi, kita kenal pasti subjeknya, iaitu Encik Prakash. Bermakna, setelah mengenal pasti subjek tadi,
Bila kita tuliskan dalam bentuk ayat songsang, penulisannya sebegini. Ingin menyimpan wang di bank, diikuti dengan subjeknya Encik Prakash. Jadi predikat tadi telah kita bawa ke hadapan pada permulaan ayat. Subjek tadi telah kita bawa ke penghujung ayat. Begini penulisannya. Mari kita lihat sebuah lagi contoh. Pegawai bank memuji Encik Prakash kerana menyimpan wang secara konsisten. Konsisten maksudnya berterusan. Jadi mari kita kenal pasti permulaan ayat ini. Pegawai bank memuji Encik Prakash. Setakat itu saja bahagian permulaan ayat yang kita telah pun warnakan di sini. Bila kita tuliskan ayat ini dalam bentuk ayat songsang, begini cara penulisannya. Kerana menyimpan wang secara konsisten, pegawai bank memuji Encik Prakash. Sangat mudah untuk kita menukarkan ayat susunan biasa kepada songsang dan sebaliknya. Mari kita lihat contoh yang seterusnya. Encik Prakash berhasrat untuk membuka sebuah kedai runcit. Jadi bila diubah kepada ayat biasa songsang, jika wang simpanannya sudah mencukupi, Encik Prakash berhasrat untuk membuka sebuah kedai runcit. Bahagian yang cikgu warnakan kuning ini akan menjadi pangkal ayat, penghujung ayat. Bahagian yang tidak diwarnakan ini, jika wang simpanannya sudah mencukupi, akan menjadi permulaan ayat pula. Contoh berikutnya, kedai runcit Encik Prakash sering dikunjungi oleh penduduk taman perumahannya. Jadi, kita hanya perlu kenal pasti bahagian subjek yang tepat, iaitu kedai runcit Encik Prakash. Seterusnya, penerangan untuk ayat ini atau penerangan dalam ayat ini. Sering dikunjungi oleh penduduk taman perumahannya, ditulis pada permulaan, diikuti dengan kedai runcit Encik Prakash. Begitulah, sama seperti penulisan pada ayat pertama dan ayat kedua, anda perlu menuliskan jawapan untuk ayat yang ketiga dan keempat. Murid-murid sekalian, begitu juga penulisannya untuk latihan pada muka surat yang ke-8 dalam modul anda. Contoh berikutnya di sini, Fasihah dan keluarganya pergi ke planetarium negara. Jadi bila kita tuliskan jawapannya di sini, kita perlu mulakan dengan pergi ke planetarium negara Fasihah dan keluarganya. Yang ini pula ayat susunan songsang kita ubah kepada biasa. Mereka melawat taman angkasa setibanya di sana. Pangkal ayat ini kita bawa ke hadapan. Setibanya di sana diikuti dengan bahagian yang kita telah warnakan pada awal tadi. Setibanya di sana, mereka melawat taman tema angkasa. Permulaan ayat yang perlu kita tandakan, anda boleh menandakan gunakan pensil warna ataupun garisi bahagian permulaan, mana-mana yang sesuai untuk anda. Di sini, seorang petugas menerangkan tentang tarikan utama di planetarium negara. Bermakna, bila kita songsangkan ayat ini, menerangkan tentang tarikan utama di planetarium negara seorang petugas. Dan contoh yang berikutnya pula, pembinaan planetarium negara ini adalah permulaan ayat. Bila disongsangkan, anda perlu menuliskan penghujung ayat ini di hadapan, diikuti dengan subjek ini di penghujung ayat.
Itu yang perlu kita tuliskan secara songsang. Setakat itu sahaja penerangan tambahan cikgu untuk pelajaran pada hari ini. Sekian, terima kasih.